Jadi di sini saya akan tunjukkan cara mudah ataupun cara pantas untuk mengisi MySpike untuk mendaftarkan pelatih apabila anda sudah mendapat tarikh daripada pihak pusat berkenaan tarikh jangka masa latihan bagi satu-satu pelatih di sekolah anda. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah khas untuk PVMA, tetapi mungkin boleh digunakan pakai untuk cara-cara lain. Ianya tidak semestinya khas untuk PVMA sahaja, tetapi saya tunjukkan berdasarkan apa yang berlaku untuk PVMA. Jadi benda pertama yang anda kena lakukan adalah anda kena login ke dalam MySpike. Seperti yang saya faham, cuma penyelaras pusat bertauliah sahaja boleh key in maklumat pelatih. Jadi PP, PPD tak dapat, dia mesti penyelaras. Jadi oleh itu pastikan anda adalah penyelaras ataupun menggunakan akaun penyelaras untuk mendaftarkan pelatih. Selepas itu, seperti saya adalah penyelaras bagi sekolah saya. Jadi selepas itu anda perlu pergi kepada menu SLAPB. Klik pada SLAPB ini dan pergi pada program penuh. Pada program penuh ini anda akan lihat satu paparan berkenaan program-program yang dijalankan di sekolah anda. Dalam sekolah saya ada 3 program yang dijalankan, yang kita pilih bahagian yang terkini ataupun tarikh yang terkini, iaitu yang bahagian atas ini, di mana tarikh tamat tauliahnya adalah pada tahun 27 hari bulan 10 2024. Kita gunakan yang terkini sebab program itu dalam tempoh ini. Jadi klik pada bahagian papar batch bukan kredit, sebab program ini adalah program bukan kredit. Jadi kita klik papar batch bukan kredit. Jadi di sini anda boleh lihat tertera batch-batch dalam tempoh pendaftaran ataupun tempoh program tersebut. Untuk sekolah saya sudah ada 2 batch. Jadi saya ingin menambah batch yang ketiga. Batch yang pertama ini sudah selesai, sudah menerima sijil secara digital, dan batch kedua ini sedang menunggu pembayaran oleh pihak pusat, iaitu pihak KPM. Jadi kita nak daftar batch yang ketiga, batch yang baru. Jadi kita pergi pada daftar kumpulan baru, klik di sini dan kemudian isikan maklumat di atas ini untuk mendaftarkan satu kohort. Jumlah jam seminggu kalau tak pasti jangan ubah. Tarikh mula kita ikut tarikh yang diberikan oleh pihak pusat. Dalam kes ini 3 Januari 2023, dan tarikh tamat kita ikut tarikh yang diberikan oleh pusat juga. Dalam kes ini dia meminta pada 31 Julai 2024. Ikut sahaja. Tarikh ini mesti ikut tarikh yang diberikan oleh pusat kerana ia melibatkan pembayaran. Jikalau tarikh itu adalah berlainan, nanti bila kita nak membayar akan ada masalah. Jadi tunggu sehingga arahan diberi, barulah kita memasukkan tarikh mula dan tarikh tamat ni. Jangan excited sangatlah untuk isi. Kemudian mod latihan adalah full time, FT ataupun sepenuh masa. Ingat, jangan letak PT, dia mesti full time. Sebab di sekolah memang kita buat full time, kita tak ada pelajar-pelajar part time. Kemudian nama pegawai. Yang ini mengikut apa yang sudah didaftarkan dalam sistem MySpike. Kalau sekolah cikgu ada 3 orang PP ataupun 2 orang PP, maka nama mereka yang layak itu akan tertera di sini. Seperti sekolah saya ada 2 orang pegawai, saya dan Cikgu Abu Talib. Jadi saya biasanya buat kita switch lah. So tahun ini Cikgu Abu adalah PP, maka Cikgu Abu akan jadi PPD. Jadi saya buat tahun ini akan jadi PP dan Cikgu Abu akan jadi PPD. So ini adalah untuk batch yang saya daftarkan sekarang. Dan lepas tu kita klik cipta nombor kumpulan. Apabila kita sudah cipta nombor kumpulan, maklumat ini sudah tertera. Jadi sudah berhasil lah, nombor kumpulan ataupun kohort sudah didaftarkan. Tetapi kohort ini masih belum ada pelajar. So kita perlu kembali. Apabila kita kembali, anda lihat kumpulan sudah ada. Yang nombor 1 ini adalah kumpulan yang kita daftarkan tadi. Lihat pada tarikh, semak semula tarikh latihan dia, pastikan betul. Kemudian pergi kepada senarai pelatih. Di sini kita nak menambah pelatih dalam kohort tersebut. Sebab sekarang pelatih itu adalah kosong. Jadi kita nak tambah. Jadi untuk tambah, cikgu kena lihat kepada kapasiti program ini. Pastikan kapasiti dia betul. Kalau tak betul, mungkin kena ubah di bahagian maklumat untuk pusat bertauliah lah, di bahagian SLAPB. Untuk tambah pelatih, klik pada tambah pelatih dan akan tertera bahagian masukkan kad pengenalan ataupun pasport. Di sini cikgu masukkan apa-apa nombor kad pengenalan pelatih cikgu. Masukkan sebab walaupun dia kata cari di sini, ini adalah sebab kadang-kadang mungkin pelatih itu sudah didaftarkan. Jadi dia tak nak kita isi redundant 2 kali. So kalau cikgu key in kan maklumat pelatih yang sudah ada, nombor IC yang sudah ada,
maka sistem akan automatik cari ataupun jumpa pelatih tersebut. Tetapi jikalau pelatih itu first time jumpa, iaitu kes yang biasa kita jumpa di sekolah, kita first time daftar, kita masukkan saja nombor IC mereka. Lepas itu nanti sistem akan minta kita daftarkan pelajar tersebut. Dalam kes ini, saya sekarang cuba mendaftarkan seorang pelajar baru. Okey, ini nombor IC yang tidak betul, saya cuba letak saja mana-mana. Okey, jadi sistem bila saya klik cari, dia tak dapat cari pelatih tu. Jadi dia akan keluarkan satu borang yang kosong seperti ini. Di sini cikgu kena isikan maklumat-maklumat tersebut. Okey, saya isikan dulu. Okey, nombor kad pengenalan memang tak boleh kacau lagi. Tarikh lahir dia, cikgu adjust lah. Okey, letak tarikh lahir yang betul. Okey, nombor telefon. Okey, kalau nak mudah, bagi saya lah tips yang senang. Bahagian nombor telefon, alamat rumah, postcode, negeri, email, ini semua saya letak maklumat sekolah. Saya tak akan letakkan maklumat mereka sendiri. Sebab kalau kita letakkan maklumat mereka sendiri, nanti bila mereka dihubungi, tahulah pelajar, kadang-kadang bila nak dihubungi pun susah nak dihubungi, ataupun nombor telefon berubah. Jadi lebih baik letak nombor telefon yang takkan berubah, itu nombor sekolah. Nanti apabila mereka masuk ataupun sudah masuk ke dalam sistem MySpark ini sendiri, mereka boleh ubah sendiri maklumat tersebut. Okey, buat masa ini semua sijil, semua informasi berkenaan dengan SKM untuk peringkat sekolah, untuk peringkat mereka bersekolah adalah melalui sekolah. Jadi lebih baik kita letakkan maklumat sekolah sahaja. Okey, jadi saya dah isikan maklumat nombor telefon. Okay, kemudian kita ke alamat rumah. Untuk alamat rumah ini seperti saya katakan, gunakan saja alamat sekolah. Senang. Jadi tak perlu cikgu susah-susah nak key in satu-satu. Copy paste pun boleh. Lepas tu postcode. Postcode ini, postcode dia sudah ada disimpan secara what do you call it? Dia sudah simpan secara set. Okay, dia sudah set. Jadi cikgu kena pilih lah postcode yang betul. Okay, cikgu tak boleh key in lepas tu lupa. Cikgu kena pilih sebenarnya mana yang paling betul untuk alamat sekolah cikgu. Lepas tu negeri. Okay, pilihlah negeri mana yang cikgu nak gunakan. Email ini saya akan gunakan email sekolah. Okay. Okay, jantina seperti biasa. Cikgu just key in jantina tersebut. Okay, OKU tidak. Okay, kaum. Okay, cikgu pilih kaum yang betul. Status kahwin, bujang, agama. Cikgu pilihlah kelulusan akademik tertinggi, lepasan PMR. Okay, sebab mereka ni adalah pelajar form 4 yang kita nak daftarkan. Dan tahun pengambilan ini biarkan kosong. Jadi cikgu semestinya mengisi semua maklumat ini, barulah boleh simpan. Okay, pilih tahun SPM ni saja yang tak perlu isi. Okay, simpan. Dan apabila cikgu simpan, maka pelatih itu sudah pun didaftarkan. Sekiranya ada kesilapan terhadap pelatih tersebut, cikgu boleh edit maklumat dia dengan klik pada pindah ini. Okay, klik pada pindah. Okay, dan di sini cikgu boleh ubah balik semua maklumat yang ada. Okay, termasuk nombor kad pengenalan. Jadi cikgu tak perlu susah nak key in semula. Okay, kalau rasa-rasa semua betul, klik simpan lagi. Kadang-kadang sistem ini tak stabil. Jadi sebaik-baiknya kalau cikgu cuba kan nak edit tapi tak boleh, cikgu buat macam ni. Cikgu back kepada bahagian asal ni tadi. Okay, bahagian pelatih ni tadi. Cikgu padam saja. Delete. Okay, klik pada padam. Okay. Dan cikgu daftarkan semula pelatih tersebut. Itu cara paling mudah yang tak pening kepala lagi. Okay. So, apabila cikgu selesai mendaftarkan semua 13 pelajar seperti yang saya akan buat nanti, maka pelatih tersebut sudah settle didaftarkan dalam sistem MySpark. Cikgu boleh beri konfirmasi ataupun boleh maklumkan kepada Ketua Penyelaras negeri bahawa sudah siap didaftarkan. Okay, jadi saya harap tutorial saya ini membantu anda untuk melakukan pendaftaran bagi pelajar untuk satu-satu kohort, dan diharapkan bahawa ianya memberi sedikit gambaran tentang apa yang perlu dilakukan. Terima kasih dan selamat mencuba.